Alright. Assalamualaikum dan selamat pagi. So, ini adalah perbincangan soalan bagi bab 4. Cikgu minta kamu untuk lihat dan fahami serta salin di dalam buku kamu. Okey. Ini berkaitan dengan soalan pada muka surat 92. Muka surat 92, soalan 3. So, kalau kita tengok soalan 3, Rajah menunjukkan alat pemadam api kanister karbon dioksida dengan formula adalah CO2. Karbon dioksida disimpan pada tekanan tinggi dalam keadaan cecair di dalam alat pemadam api. Karbon bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida. So, karbon dan oksigen bertindak balas menghasilkan gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida ini kalau kita lihat pada formulanya CO2 di mana karbon dan oksigen bergabung. Maka apabila karbon dan oksigen bergabung, kedua-duanya adalah bukan logam. So, apabila kedua-duanya bukan logam, ini kita panggil adalah ikatan covalent. Alright, kita tengok soalan yang pertama. Nyatakan jenis ikatan. So, baru cikgu sebut. So, apabila karbon dengan oksigen bertindak balas, kedua-duanya adalah bukan logam, maka ikatan yang wujud adalah ikatan covalent. Okey, soalan yang kedua. Tuliskan formula. Okey, formula. Bukan persamaan ya. Formula. Formula bagi sebatian yang terbentuk iaitu karbon dioksida. Formulanya adalah C, 1 atom karbon dengan 2 atom oksigen. Alright, soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga ini adalah selalu soalan yang akan ditanya dalam bahagian B ataupun bahagian C. So, soalannya adalah jelaskan bagaimana sebatian terbentuk di antara unsur karbon dan oksigen. Maksudnya yang terbentuk adalah sebatian covalent. Bagaimana sebatian covalent ini terbentuk. So, cikgu nak pesan dekat kamu, cara yang cikgu rasa mudah adalah kamu mengamalkan konsep. Kamu guna sum, ko. Okey. So, daripada apa yang cikgu tulis ini, Su ini bermaksud setiap atom tu dia sumbang berapa? Berapa elektron yang dia sumbang? Sorry. Su adalah, minta maaf, Su adalah susunan elektron. Okey. Su adalah susunan elektron. Setiap atom tu berapa? Bagi setiap atom. Setiap atom tu sumbang berapa elektron bagi kedua-duanya mencapai kestabilan oktet. Co adalah kongsi. Setiap atom kongsi berapa pula? Okey. Setiap atom kongsi berapa? Nanti cikgu tunjuk bagaimana cara penulisan di sini. Dan OK adalah supaya kedua-duanya mencapai susunan oktet yang stabil. Okay, ini adalah keyword. Bila kamu ada semua keyword su, sum, ko, OK ni, maka insyaAllah kamu boleh dapat markah yang paling banyak pada soalan nombor 3 ini. So, kita tengok yang pertama. Bagaimanakah terbentuknya sebatian karbon dan oksigen? Yang pertama adalah susunan elektron. So, kamu kena cerita satu-satu. Okey. Atom karbon mempunyai susunan elektron. Okey, karbon adalah 2, 4. Okey. Manakala oksigen mempunyai susunan elektron 2, 6. Okey, selesai untuk Su.
Okay, now kita tengok sum. Berapakah yang boleh disumbangkan oleh karbon? Okay, atom karbon menyumbangkan 4 elektron kepada atom oksigen. Okey, so kita tengok formula dekat atas ni. Kita tulis ni, 1 atom karbon. Kita tambah kat sini, 1 atom karbon. Tengok formula dekat atas ni, O2. So maksudnya 2 atom oksigen sumbang 2 elektron setiap satunya. Maksudnya di sini setiap satu atom oksigen ni dia sumbang 2. So kalau 2 atom oksigen dia akan sumbang 4. So cukuplah karbon sumbang 4, 2 atom oksigen sumbang juga 4 sebab setiap satu elektron sumbang 2. So kalau 2 atom adalah 4. Okey, settle sum. Okey, co. Co ni adalah kongsi berapa? Okey. Okey, 1 atom karbon berkongsi 4 elektron dengan 2 atom oksigen. Okey, 1 atom karbon berkongsi 4 elektron dengan 2 atom oksigen. Oksigen pula, okey. 2 atom oksigen berkongsi 4 elektron dengan 1 atom karbon. Okey kan? 2 oksigen kongsi 4 lah sebab satu oksigen tu kongsi 2. So kalau 2 oksigen dia akan kongsi 4 elektron. So akhir sekali, okey, kongsi berapa dah selesai? Okey, susunan oktet yang stabil. So kedua atom karbon dan atom oksigen telah mencapai kestabilan oktet. Okey, selesai. Dengan menggunakan konsep susumko, okey, kamu berjaya menulis dengan lengkap bagaimana sebatian kovalen karbon dioksida terbentuk. Okey, sekarang dia minta kita lukis pula. Okey, dia minta kita lukis pula lukis susunan elektron karbon dioksida. Kita tahu CO2 di mana satu karbon akan berkongsi dengan 2 oksigen. So yang pertama kita akan lukis karbon di tengah. Cara lukis ni adalah nukleus dan petala pertama perlu dipisahkan, tidak boleh disekalikan. So cikgu lukis C. Ini adalah nukleus. Okey, karbon susunannya adalah 2, 4. Okey, so 2, 4. Okey, so karbon dah settle. Sekarang kita akan lukis untuk oksigen di sebelah kiri dan kanan. So oksigen di sini O. Okey, petala pertama, okey, memandangkan dia adalah atom yang berbeza, kita buat simbol elektron juga adalah berbeza. Okey, kita kat sini kita kena perlu buat dia sebagai perkongsian. Sorry lah tak berapa nak kemas kejap ya. Cikgu kecilkan yang ni sikit. Okey. Dekat sini kita buatlah kongsi 2 juga. Okey. So 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kat sini pun samalah, kita kena ada petala yang berkongsi. Okey. So oksigen. So oksigen adalah
2, 6. So yang bulat ni oksigennya 2, 4, 6. So kalau kamu tengok raja di sini, karbon petala terluar dia dah mencapai oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oksigen pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oksigen sebelah kanan pun petala terluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, atom karbon dan oksigen ketiga-tiganya ini telah mencapai susunan oktet. Okay, now soalan keempat. Jelaskan mengapa alat pemadam api karbon dioksida satu-satunya alat pemadam api yang disyorkan untuk melibatkan peralatan elektrik. Sebab apa? Sebab kita tahu karbon dioksida ini adalah sebatian kovalent. Okey, salah satu ciri-ciri sebatian kovalent adalah tidak konduksikan elektrik. Dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. So, jawapan kita dekat sini kerana karbon dioksida adalah sebatian kovalent. Okey, poin kedua, sebatian kovalent tidak dapat mengkonduksikan arus elektrik. Sebab itulah ianya selamat untuk memadamkan api yang berpunca daripada peralatan elektrik. Okey, kita pergi kepada soalan keempat. Okey, soalan keempat. Raja menunjukkan susunan elektron bagi sebatian A. Sebatian A terbentuk dari tindak balas antara unsur X dengan unsur Y. So, kalau kita tengok rajah ini adalah pembentukan apa? Sebab ada cas positif, ada cas negatif. Ini adalah sebatian ion. Sebatian ion terbentuk antara logam dengan bukan logam. So, logam selalunya logam berada dalam kumpulan 1, 2 dan 13 pada jadual berkala. Manakala bukan logam ada pada kumpulan 15 sampai 17. Itu bukan logam lah. So, untuk pembentukan sebatian ion yang terlibat adalah 1, 2, 13 dengan 15 hingga 17. So, kalau kita tengok pada ion X sebab dia telah membentuk satu sebatian. So, ion X dia bercas positif. Maksudnya dekat sini dia telah derma berapa? Dia telah derma 1 sebab simbolnya positif 1. Manakala Y dia telah apa? Dia telah sebab dia simbol negatif terima. Negatif 1 dia terima 1. Maka pada asalnya atom X. Yang ini ion tau. Yang atas ni adalah ion sebab dah ada cas. So, atom X susunan dia sebenarnya pada asalnya atom dia adalah 281. Tapi disebabkan dia nak mencapai kestabilan oktet, dia derma 1, maka dia stabil. Cukup 8 pada petala terluar, dia bercas positif. So, jadi ion X. Ini adalah ion X. So, ini adalah ion Y. So, apabila semasa dia menjadi atom Y, dia adalah 287, tidak stabil. Maka dia terima 1 daripada X, maka dia stabil. Kalau kamu tengok petala terluar cukup 8 elektron. So, kita boleh nampak sini, atom X sebenarnya dia berada pada kumpulan 1, manakala atom Y berada pada kumpulan 17. Okay, soalan yang pertama, tuliskan susunan elektron bagi atom. Okay, perkataan di situ atom bagi X dengan Y. So, susunan elektron bagi atom X adalah 281, manakala Y adalah 287. Okay. Alright, next. Bandingkan saiz atom untuk kedua-duanya, jelaskan. So, kalau kamu tengok di sini, atom kedua-duanya mempunyai 3 petala. So, kalau untuk mengira sebagai petala, kalau ikutkan dia adalah sama besar lah sebab ketiga-tiganya mempunyai bilangan petala yang sama. Tapi,
kita dah belajar kan dalam petala 3 iaitu pada kala 3 dari kiri ke kanan jadual berkala saiz mengecil. Kenapa? Sebab apabila daripada kiri ke kanan bilangan proton bertambah. Tengok sini. Okey, kalau ikutkan atom X ini 281 kan. Okey, tengok X 281, Y 287. So, bilangan elektron dekat sini adalah 11. Y adalah 17. So, kita tahu bilangan elektron dan bilangan proton adalah sama. Kalau kita tengok sini, Y mempunyai bilangan proton yang lebih banyak. So, bila dia lagi banyak bilangan proton, dia akan kecil. Sebab apa? Cikgu akan huraikan di bawah. So, bagaimana bandingkan saiz atom X dengan Y? Okay, kita tahu atom Y adalah lebih kecil berbanding atom X. Maka yang pertama. Okey, kedua-duanya kita tahu kedua-duanya mempunyai bilangan petala yang sama, iaitu 3. Okey, tapi apa yang membezakannya? Alright. Atom Y mempunyai nombor proton yang lebih dari atom X. Di mana kedudukan proton? Di dalam nukleus. So, apa kesan bila proton banyak dekat nukleus? So, kekuatan tarikan nukleus terhadap elektron yang berada di petala tu adalah sangat kuat. Di atom Y berbanding X. Maksudnya di sini, apabila bilangan proton itu banyak dalam nukleus, maka daya tarikan nukleus itu terhadap elektron yang di luar akan jadi lebih kuat. Sebab itulah bila kuat, elektron tu makin dekat dengan nukleus. So, bila makin dekat dengan nukleus, saiznya akan menjadi lebih kecil. Sebab dia dekat dengan nukleus berbanding dengan X. X proton ni hanya 11. So, daya tarikan dia adalah kurang kuat berbanding dengan X. Okey. Bagaimanakah ion X dan Y boleh terbentuk daripada atom masing-masing? Macam mana daripada atom X ini, alright, boleh jadi ion X? So, apa yang dibuat oleh atom X? Atom X menderma satu elektron. Menderma atau menyumbang satu elektron. Melepaskan pun boleh. Manakala ion Y menerima satu elektron. Okey, tuliskan formula sebatian bagi A. So, kita tahu X charge dia plus, Y charge negatif. So, bila kita combine jadi formula adalah X, Y. So, jenis ikatan apabila ada plus, ada minus, satu menderma, satu menerima, ini adalah ikatan ion. Okey. Ketiga, tulis persamaan kimia bagi unsur X dengan Y. Okey, X kumpulan 1 bertindak balas dengan Y kumpulan 17. Ingat, kalau kumpulan 17, cikgu dah selalu pesan kumpulan 17 tak boleh hidup sorang-sorang. Dia jadi Y 2. So, dia akan jadi apa? X, Y. Okay, lepas tu barulah kita balancekan. Ni tak payah 2 sebab dia dah jadi ion. Dia tidak akan jadi 2 kat sini. So, kita balancekan dia dekat depan. Okay, soalan last. Y. Y iaitu kita tahu dia kumpulan 17. Dia klorin lah sebenarnya Y tu. Bertindak balas dengan karbon membentuk satu sebatian. Okay, klorin dengan karbon maka dia membentuk ikatan kovalen. So, ikatan kovalen dekat sini dia akan
berkongsi. Dia akan berkongsi. Lukiskan susunan elektron bagi sebatian yang terbentuk. So, nombor proton kamu adalah 6, maka susunan elektron dia adalah 2.4. Valence elektron dia adalah 4. Okey, so kita akan susun bagaimana klorin yang mempunyai 287 akan berkongsi dengan karbon ni klorin Okey, akan berkongsi dengan karbon 24. So kalau kita tengok sini, kita perlukan 4 klorin supaya boleh berkongsi dengan satu karbon yang ada 4 valence elektron. So formula dia adalah CCl4 atau CY4 sebab Y ni tadi kita cakap Cl kan. Okay, so kita buat yang pertama adalah C di tengah sebab kita perlukan satu C. So C petalanya adalah 2, 4. Okey, so dia perlukan 4 elektron supaya dia berada dalam keadaan oktet stabil. So kalau ikutkan klorin ni 287. Setiap satu klorin hanya perlukan satu. So kita perlulah ada berapa klorin? Kita perlu 4 klorin. Okey, ini petala yang terluar. Okey. Okey, klorin adalah 2, 8, 7 kan? Okey, 2, 4, 6. Okey, dia berkongsi di sini 7. 1. Okey, ni pun sama. Okey, dia berkongsi dekat sini 1. Klorin 1. Okey, sorry lah tak apa nak cantik. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petala terluar 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang 3 luar pun sama. Okey. Alright, dia berkongsi 1. Okey, ni petala yang kedua. 3, 4. Okey, ni ada 2. Okey, luar 7. 2, 4, 6, 7. Okey, last sekali pun sama. Dia berkongsi 1. Okey, ni petala kedua. 2, 4, 6, 8. Okey, ni 2. Okey, dan ni Cl. Okey, so satu atom karbon berkongsi dengan 4 atom klorin. Alright, selamat menyalin, selamat faham. Terima kasih.